Pengambilalihan Mas Wings oleh Kerajaan Sarawak dijangka selesai sepenuhnya hujung tahun ini. Pemawin langsung di Kuching. Teruskan perinciannya. Baik, terima kasih Zahira. Kami mulakan dengan perkembangan persidangan hari ketiga Dewan Undangan Negeri Sarawak. Baik, pengambil alihan Mas Wings Sendirian Berhad oleh Air Borneo Holdings Sendirian Berhad dijangka selesai 31 Disember tahun ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil berkata, proses itu tidak akan melibatkan sebarang perubahan pada operasi dan perkhidmatan udara luar bandar RAS sedia ada. After the execution of the sale purchase agreement between Air Borneo Holdings and the Malaysian Aviation Group in February 2025, the completion of the transaction is subject to the satisfaction of condition precedent. Both parties shall work towards fulfilling the conditions, including but not limited to obtaining the necessary regulatory approvals from the Civil Aviation Authority of Malaysia, CAAF, the Malaysian Aviation Commission, MAVCOM, the International Civil Aviation Organization, ICAO, and the International Air Transport Association, IATA. Dalam pada itu, Datuk Dr. Jerib memberi jaminan perkhidmatan RAS tidak akan terjejas susulan pengambil alihan Mas Wing. Pengalaman luas syarikat itu dalam menguruskan operasi RAS akan dimanfaatkan untuk memastikan kesinambungan, kestabilan operasi dan kebolehpercayaan perkhidmatan sepanjang dan selepas fasa peralihan. Kementerian Pengangkutan Sarawak dan Air Borneo juga sedang bekerjasama dengan Kementerian Pengangkutan Persekutuan, agensi yang berkaitan serta pihak berkepentingan untuk menyelesaikan terma dan syarat perjanjian baharu RAS. Ini bagi memastikan ketersambungan udara yang berterusan dan tidak terganggu untuk masyarakat luar bandar di Sarawak dan Sabah. Beliau berkata demikian pada sesi soal jawab persidangan DUN Sarawak di Kuching. Sementara itu, DUN Sarawak hari ini meluluskan rang Undang-Undang Pembubaran Tabung Amanah Pembangunan Infrastruktur 2025 bertujuan untuk membubarkan tabung tersebut. Timbalan Premier Dato' Amar Al-Douglas Ugambas berkata, objektif utama penubuhan tabung berkenaan sebelum ini adalah untuk membantu individu, kumpulan pemaju, pelabur atau entiti swasta yang menjalankan pembangunan tanah bagi tujuan perumahan, komersial atau perindustrian. Katanya tabung itu telah membantu meringankan beban modal permulaan yang tinggi dalam kalangan pemaju yang terlibat dalam pelan pembangunan baharu yang diluluskan. Ia juga memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar dan kos efektif. Bagaimanapun katanya, dalam lanskap ekonomi masa kini, pemaju swasta adalah kuat dari segi kewangan dan mampu melaksanakan projek pembangunan. Oleh itu, tabung amanah tersebut dilihat tidak lagi relevan. Furthermore, over the years, the Sarawak government had significantly strengthened our financial capacity and our budget governance has become more structured and strategic, enabling more allocation for basic infrastructure development across Sarawak. Thus, returning this fund is no longer relevant. 8 ahli Dewan Undangan Negeri mengambil bahagian dalam perbahasan mengenai rang undang-undang tersebut. Semalam, 3 RUU turut diluluskan iaitu RUU Kanun Tanah Pindaan 2025, RUU Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak Pindaan 2005 dan RUU Pihak Berkuasa Tempatan Pindaan 2025. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan semasa membentangkan RUU Kanun Tanah Pindaan 2025 berkata, ia antara lain bertujuan menyediakan mekanisme rasmi bagi pendaftaran tanah wakaf dalam rekod daftar tanah. Menerusi pengenalan Seksyen 171A, individu dan Majlis Islam Sarawak akan diberi kuasa untuk mengemukakan permohonan bagi pendaftaran tanah terbabit. RUU itu turut memperluas peruntukan yang sama kepada agama lain
yang mempunyai konsep serupa. Sementara itu, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Sagawi In semasa membentangkan RUU Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak Pindaan 2025 berkata, pindaan bertujuan memperkukuh tabik urus biodiversiti negeri dan melindungi hak pribumi. Ia bertujuan dan membuka peluang ekonomi mampan melalui usaha mengkomersialkan sumber biologi. Satu daripada komponen RUU berkenaan ialah pengukuhan mekanisme perkongsian faedah dengan komuniti pribumi Sarawak. Ia memastikan pengetahuan tradisional yang digunakan dalam penyelidikan dan aktiviti komersial diiktiraf dan diberi pampasan yang adil. Turut diluluskan RUU pihak berkuasa tempatan pindaan 2025 yang bertujuan memperkukuh tadbir urus akar umbi serta menambah baik penyampaian perkhidmatan awam di seluruh negeri. Timbalan Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian semasa membentangkan RUU itu berkata pindaan tersebut selaras dengan pertumbuhan populasi Sarawak dan keperluan masyarakat yang semakin kompleks. Satu daripada perubahan utama adalah pindaan kepada Seksyen 10 dan 11 dalam ordinan berkenaan untuk menambah bilangan ahli majlis di 5 majlis utama. Ini termasuk Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Majlis Bandaraya Miri serta Majlis Perbandaran Sibu, Padawan dan Kota Merahan yang akan mempunyai 33 ahli majlis berbanding 30 ketika ini. Jumlah itu tidak termasuk Datuk Bandar, Timbalan Datuk Bandar dan Timbalan Pengerusi. Datuk Ahmad Dr. Sim berkata penambahan itu perlu bagi menangani beban kerja yang semakin meningkat terutamanya di kawasan bandar. Berita seterusnya, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN giat melaksanakan kempen kesedaran kanser reproduktif wanita ia bagi meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan melakukan saringan awal bagi mengesan kanser payudara dan kanser cervix. Pengerusi LPPKN Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, antara usaha LPPKN termasuk mempromosikan program subsidi ujian mamogram dan program saringan kanser cervix melalui ujian HPV DNA. Sepanjang pelaksanaan program sejak 2020 hingga Mei ini, 43,166 wanita seluruh negara telah menjalani ujian HPV DNA. Manakala seramai 17,862 wanita di Sarawak telah menjalani ujian mamogram. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan sambutan Hari Ibu peringkat negeri Sarawak di Kuching. Saudara, sekian perkongsian dari Sarawak, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira untuk perkembangan berita selanjutnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma.